Hai hello, selamat pagi dan salam sejahtera. Sila tekan butang subscribe, like dan share sebelum kita mulakan video ini. Sila pastikan Anda terus bersama-sama di dalam channel ini dan habiskan video ini untuk mendapat maklumat yang terbaik daripada channel ini. Terima kasih, kita akan mulakan dalam kiraan 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, hai, kita bertemu lagi dalam channel ini. Sudah lama saya tidak membuat video, hanya suara dan sebagainya. Tapi sebelum itu, terima kasih karena terus bersama dan setia dalam channel ini. Walaupun kadang-kadang channel ini orang sahabat cakap bikin panas. Tapi pertama sekali saya memperkenalkan diri dulu. Saya pertama bukan orang Indonesia, saya orang Sabah pertama. Kedua, saya tidak ada kena-mengena dengan Rahmat Mega yang selalu disebut-sebut. Muka kami mungkin sama, tetapi saya tidak ada kena-mengena dengan Rahmat Mega. Oke, so apa yang saya mau katakan pada hari ini ialah tentang respon saya, tentang saya punya ialah respon tentang Kabinet Malaysia yang baru saja diumumkan. Oke, saya berada di satu restoran di Pitas, restoran seafood Pitas paling sedap. Kamu orang Sabah, kalau datang pergi Pitas, datang pergi sini makan. Sini banyak seafood yang murah-murah, sedap-sedap, dijamin. Oke, pertama sekali prediction saya untuk semua kabinet salah, 100% salah, dan kebanyakan orang juga termasuk penganalisis politik, profesor-profesor pun salah. Banyak yang salah prediction kali ini, termasuk terutamanya tentang timbalan Perdana Menteri. Oke, so reaction saya yang pertama adalah tentang timbalan Perdana Menteri. Oke, ramai sebenarnya diumumkan tidak ada timbalan Perdana Menteri Malaysia pada kali ini, pada kabinet kali ini. Tetapi bagi saya sebenarnya ada 4 timbalan Perdana Menteri. So sebenarnya bagi saya ini satu sejarah yang baru yang belum pernah berlaku di mana-mana, termasuk di seluruh dunia, terutamanya di Malaysia. Belum pernah ada 4 timbalan Perdana Menteri. Walaupun disebutkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bahwa bukan timbalan Perdana Menteri tetapi Menteri Kanan, tetapi pada saya itu sebenarnya adalah timbalan Perdana Menteri. Kenapa? Karena dikatakan di dalam ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin bahwa keempat mereka inilah yang akan menggantikan kuasa daripada Perdana Menteri mempengurusikan mesyuarat sekiranya ketiadaan Perdana Menteri tersebut, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin di Malaysia. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ini bukanlah satu portfolio yang menteri biasa ataupun menteri kanan, tapi sebenarnya ini timbalan Perdana Menteri. Oke, so reaction saya yang pertama, ada pro dan kontra untuk 4 timbalan Perdana Menteri ataupun menteri kanan ini. Reaction saya yang pertama adalah saya tertanya-tanya, betulkah keempat ini dilantik karena ingin supaya keberlangsungan perjalanan kerajaan kabinet itu berlangsung dengan baik? Betulkah? Ataupun ini dilantik 4 ini adalah untuk menjaga kerjasama? Adakah sesuatu yang tersirat, yaitu mungkin saja Tan Sri Muhyiddin Yassin melantik 4 orang ini untuk menjaga kerjasama di antara parti-parti yang terdapat di dalam Perikatan Nasional. Adakah kemungkinan berlaku ini karena kesukaran untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin memilih timbalan Perdana Menteri sehingga terpaksa melakukan satu yang sangat bersejarah dan sangat-sangat tidak dapat dijangka, yaitu melantik bukan 2, bukan 3, tapi 4 menteri kanan, di mana keempat menteri kanan ini adalah sebenarnya bukan daripada satu parti, tetapi parti gabungan, parti yang bercampur-campur. So adakah ini memang benar supaya kabinet itu berjalan dengan baik, ataupun sebenarnya ada satu kesukaran daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memilih siapakah yang akan menjadi timbalan Perdana Menteri? Oke, so akhir saya sudah sampai. Terima kasih kepada kedai yang sangat efektif, cepat. Belum sampai 2 menit sudah sampai saya punya Nescafe. Oke, so itu reaction saya yang pertama. Timbalan Perdana Menteri 4 itu sesuatu yang bagus. Oke,
So cabaran seterusnya sekiranya ada 4 menteri kanan ini adalah sekiranya berlaku sesuatu, siapakah yang akan dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri, menjadi Perdana Menteri, the next PM. Tetapi dengan keadaan politik sekarang yang berlaku ini, kita dapat mengetahui bahwa segalanya mungkin dan banyak sekali perkara-perkara yang tidak dapat dijangka yang berlaku. Oke, so reaction saya yang pertama adalah tentang 4 timbalan Perdana Menteri atau Menteri Kanan yang disebut sebagai Menteri Kanan, tapi saya sebut sebagai timbalan Perdana Menteri. Ada 4. Oke. Kedua adalah ada beberapa portfolio, beberapa menteri kabinet yang baru dibentuk, baru dicipta, dilaksanakan, yaitu yang terutamanya ialah tentang hal ehwal Sabah dan Sarawak, di mana tahniah diucapkan kepada Datuk Max daripada Sabah untuk Parlimen Kepamaru, untuk Parlimen Bandau, kerana telah dilantik, yaitu daripada Parti Bersatu Sabah, yang telah dilantik sebagai Menteri Penuh untuk hal ehwal negeri Sabah dan Sarawak. Ini satu perkara yang baru dan dinyatakan di dalam ucapannya, diucapkan dengan jelas menyebut tentang Malaysian Agreement 63. Ini sesuatu yang baik dan satu petanda yang baru untuk negeri Sabah dan negeri Sarawak. Walau bagaimanapun, saya risau kalau ini menjadi satu isu basi, satu isu yang berpanjangan, yang tiada penghujung, begitu-begitu saja disebut-sebut, tapi tidak apa-apa berlaku. Okey, so tahniah diucapkan kepada beberapa menteri lagi yang dilantik, seperti Datuk Abdul Rahim Bakri daripada parlimen kami. Tahniah diucapkan kepada Datuk kerana berjaya dilantik sebagai Menteri Keuangan 1. Okey, ini pun pertama kali berlaku di mana Menteri Keuangan 1 dilantik daripada daerah kami, daerah yang sangat kecil di Sabah, daerah yang memang mundur lah orang bilang. Minum dulu. Tapi buat pertama kalinya dilantik. Okey. So portfolio untuk Menteri Keuangan tidak dipegang oleh Perdana Menteri, tetapi dipegang oleh orang lain. Dan banyak lagi sebenarnya perkara baru yang berlaku di dalam kabinet kali ini. Kita melihat adakah benar bahawa menteri-menteri yang baru ini akan lebih bersemangat untuk menerjemahkan Malaysian Agreement 63. Okey, jadi banyak lagi perkara yang perlu dibincangkan, tapi buat kali ini itu saja reaction saya, iaitu sebenarnya bagi saya Malaysia ada 4 timbalan Perdana Menteri dan juga daripada Sabah dan Sarawak telah dilantik satu portfolio baru, iaitu hal ehwal Sabah dan Sarawak, dan tahniah diucapkan kepada semua menteri-menteri dan timbalan menteri yang dilantik yang berasal daripada Sabah. Okey, so akhirnya di dalam senarai tiada senarai nama yang disebut-sebut, seperti sebagai contoh Anwar Musa tidak ada dalam senarai, dan juga Mujahid pun tidak ada dalam senarai. Lepas itu disebut-sebut juga tentang mungkin ada daripada Pakatan Harapan yang mungkin disenaraikan dalam kabinet, tetapi akhirnya ternyata tidak ada. Tetapi yang paling menyeronokkan untuk kabinet pada kali ini adalah banyak senator yang dilantik yang bukan daripada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, ataupun bukan daripada parlimen, bukan ahli Dewan Undangan Negeri, bukan wakil rakyat, bukan. Tetapi mereka ini dilantik sebagai senator. Mereka ini mempunyai kepakaran, mempunyai keistimewaan, kebijaksanaan di dalam bidang-bidang yang telah dilantik sebagai di dalam mereka dilantik sebenarnya. Jadi ini satu yang baru di mana ramai sekali yang bukan YB, bukan wakil rakyat, bukan juga ahli parlimen, bukan juga wakil Dewan Negeri atau Dewan Negara yang menjadi menteri, tetapi mereka ini adalah orang biasa
tetapi mempunyai kebijaksanaan, mempunyai kepakaran yang sesuai, yang perlu untuk membangun negara Malaysia. Okey, sekali lagi tahniah diucapkan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang berjaya membentuk satu kabinet yang luar biasa, bagi saya luar biasa, dan satu kabinet yang memang tidak disangka-sangka. Inilah kabinet Malaysia yang baru. So itulah daripada saya. Bagi saya ada 4 timbalan Perdana Menteri untuk Malaysia dan tahniah diucapkan. Bye-bye.